Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan soalan 6. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Ana Nazifah binti Syawal Aziz, Nurul Ain Azman, Nurul Afifah dan juga Nur Aina Dalila. Soalan kami, berdasarkan kepada dokumen pada lampiran A, hasilkan satu rumusan tentang kepentingan dan kelemahan penggunaan data-data statistik berdasarkan laporan banci mengenai sumbangan wanita dalam sosioekonomi di Semenanjung Tanah Melayu. Pengenalan. Data banci merupakan satu dokumen yang penting dalam sesebuah negara. Data banci memerlukan pelbagai proses seperti perancangan permulaan banci, tarikh banci, penyediaan soalan, anggaran belanjawan dan pentadbiran. Pada tahun 1817 hingga 1881, pihak British sudah mula melakukan banci ke atas sebahagian penduduk di Tanah Melayu seperti di negeri-negeri Selat. Kemudian pada tahun 1891 pula proses bancian mula diperluaskan lagi merangkumi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan pada tahun 1911 juga turut merangkumi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dalam proses-proses perbancian yang dilakukan oleh pihak British, dilihat bahawa peranan wanita dalam sosioekonomi tidak begitu dititikberatkan. Maka berdasarkan kepada sistem bancian berkenaan, kita dapat lihat bahawa terdapat kelemahan dalam sistem pembancian yang dilakukan. Secara amnya, berdasarkan kepada laporan banci berkenaan, telah menampakkan bahawa terdapat jurang di antara kedudukan golongan lelaki dan juga wanita, kerana telah menunjukkan bahawa golongan lelaki lebih mendominasi pekerjaan berbanding wanita. Akan tetapi, berlainan pula dengan kedudukan wanita pada ketika itu, padahal golongan wanita pada ketika itu bukan sahaja sebagai seorang ibu dan juga suri rumah, malahan terdapat golongan wanita yang turut bekerja sampingan untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Jadi, perkara ini menunjukkan bahawa peranan wanita yang turut bekerja tidak mendapat perhatian pihak British. Jadi, dapat disimpulkan meskipun setelah kehadiran pihak British, peranan wanita tidak berubah. Pernyataan tesis, kami bersetuju bahawa penggunaan data-data statistik daripada laporan banci mempunyai kepentingan dan kelemahannya yang tersendiri dalam menerangkan tentang sumbangan wanita dalam sosial ekonomi Semenanjung Tanah Melayu. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Dalila binti Luqman akan memutakan tentang kepentingan data-data statistik daripada laporan bancian mengenai sumbangan wanita dalam sosioekonomi. Kepentingan data-data statistik daripada laporan bancian iaitu dapat menunjukkan penlibatan wanita, kerabat dan ampun kunia dalam sosioekonomi. Dan dilihat bahawa katakan kebanyakan golongan wanita di negeri Kedah iaitu kerabat diraja, golongan bangsawan dan orang-orang yang rapat dengan Sultan telah diberi ampun kunia. Hal ini membolehkan mereka dapat mengumpulkan hasil mahsul negeri Kedah. Hasil mahsul iaitu merupakan hasil sesebuah negeri yang telah diekspor. Dan kita dapat lihat bahawa wanita yang telah memiliki ampun kunia, wanita kerabat dan ampun kunia ini telah mendapat peluang ekonomi yang lebih baik daripada wanita biasa. Dan mereka juga dapat mengumpul harta. Malah dengan adanya pemberian ampun kunia ini telah menguntungkan kedua-dua pihak, baik kerajaan maupun penerima tersebut, iaitu kerajaan dapat mengurangkan tekanan dalam kewangan kerajaan, manakala pihak penerima akan memberikan pendapatan tetap kepada mereka. Seterusnya, kita akan lihat kepada jadual 1 yang telah dibuat sesuai oleh pengkaji bagi menyatakan senarai ampun kunia yang pokok kuasa pada awal tahun 1327 Hijrah bagi pemegang wanita iaitu tahun 1909. Dilihat bahawa adanya 6 pemegang ampun kunia bagi wanita iaitu Wan Mah, Wan Zainah, Cik Minah, Cik Siah, Syarifah Syiah dan Syarifah Sihah. Wan Mah telah mendapat ampun kunia untuk pelepasan pelabuhan Kuala Kedah
Oleh itu, Wan Mah mendapat hak untuk mengeluarkan dan mengenakan bayaran untuk pelepasan pelabuhan. Wan Zainah pula mendapat hak mengeluarkan dan mengenakan bayaran pas kapal yang meninggalkan Alor-Star ke Kuala Kedah kerana Wan Zainah mendapat ampun kurnia untuk pas Kuala. Bagi Cik Minah, Cik Siah, Syarif Pasiah pula telah mendapat hak istimewa untuk feri yang eksklusif. Hal ini kerana Cik Minah telah mendapat ampun kurnia untuk feri di Kuala Merbuk. Cik Siah pula mendapat ampun kurnia untuk 4 feri di Sungai Muda, manakala Syarif Pasiah telah mendapat ampun kurnia untuk Sungai Petani dan 9 bagi feri tersebut. Syarifah Siha pula telah mendapat ampun kurnia di Sungai Petani, iaitu dengan mendapat hak untuk mengutip tol pasar Sungai Petani. Namun pada penghujung 1911, hanya Wan Zainah sahaja yang merupakan pemegang ampun kurnia kerana ampun kurnia tersebut telah diambil oleh kerajaan dan juga kewangan pada ketika itu tidak menguntungkan. Jelaslah juga di sini bahawa adanya penlibatan wanita dalam sosioekonomi. Oleh itu, pentingnya penggunaan data-data statistik ini bagi menerangkan tentang penlibatan wanita dan sumbangan mereka dalam sosioekonomi. Kepentingan yang seterusnya kita dapat lihat adalah penlibatan wanita dalam soal hak pemilikan tanah. Wanita Melayu pada ketika itu dilihat begitu aktif dalam soal hak pemilikan tanah. Hal ini demikian kerana melalui tanah berkenaan, mereka boleh memperoleh pendapatan sampingan seperti menyewakan tanah tersebut. Laporan banci pada tahun 1911 menunjukkan bahawa wanita Melayu sudah mula terlibat dalam pertanian di Kedah dan dianggarkan sebanyak 90% wanita telah terlibat dalam pertanian dengan mengusahakan tanah tersebut. Kemudian, terdapat catatan yang menunjukkan bahawa wanita begitu gigih dalam soal hak pemilikan tanah kerana mula membuat permohonan ke atas hak pemilikan seawal usia 15 tahun. Jadi, perkara ini secara tak langsung menunjukkan bahawa wanita sejak awal usia berkenaan sudah mula membantu keluarga untuk menjana pendapatan keluarga. Hal ini secara tak langsung memperlihatkan bahawa terdapat pelibatan wanita dalam sosioekonomi. Seterusnya, bagi golongan bangsawan wanita pula, sememangnya mempunyai peluang ekonomi yang luas dalam soal hak pemilikan tanah kerana mereka memperoleh hak istimewa dalam soal pemilikan tanah. Contohnya ampun kurnia. Ampun kurnia merupakan hadiah yang diberikan oleh sultan kepada seseorang individu seumur hidup. Menjelang tahun 1909 terdapat 21 ampun kurnia yang telah diberikan kepada golongan wanita kerabat. Oleh sebab itu, jelaslah menunjukkan bahawa tanah merupakan aset yang penting kepada golongan wanita pada ketika itu kerana secara tidak langsung boleh membantu mereka menjana sumber pendapatan dan melibatkan diri mereka dalam bidang sosioekonomi. Baiklah, seterusnya penggunaan data-data statistik daripada laporan banci tentang sumbangan wanita dalam sosioekonomi Semenanjung Tanah Melayu mempunyai kepentingan dalam memaparkan perubahan data bancian dari tahun ke tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana pada laporan bancian bagi tahun 1910, peranan wanita bekerja dalam sektor pekerjaan tidak dinyatakan secara jelas. Namun demikian, laporan banci pada tahun 1916 telah mempunyai perubahan dalam laporan bancian yang dirangka datanya mengikut sektor pekerjaan yang terlibat. Perkara ini dapat dikatakan sedemikian kerana pada tahun 1334 atau 1916 data dirombak semula dengan pengasingan kelas kategori kerja yang dibahagikan mengikut sektor. Oleh hal yang demikian, data statistik yang dikemukakan dengan mengasingkan pekerjaan mengikut sektor akan memberi sedikit kemudahan untuk mentafsir maklumat laporan banci mengenai pelibatan wanita dalam pelbagai sektor ekonomi.
Dalam pada itu, penggunaan data statistik dalam laporan banci juga amat penting dalam mengaitkan tentang kedudukan wanita terhadap pertumbuhan ekonomi negeri. Merujuk kepada laporan bancian bagi tahun 1916, pembagian pekerjaan yang dikelaskan terdiri daripada sektor pertanian yang dikategorikan kepada jenis pengeluaran seperti beras, getah dan ladang bagi hasil ekonomi negeri Kedah. Kaum wanita dikatakan bergiat aktif dalam bidang pertanian ini. Sebagai contoh, sektor pertanian bagi getah telah mencatatkan hasil sebanyak $7,458,000 dalam ekspor pada laporan banci tahun tersebut. Ini menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan ekspor getah yang mencatatkan nilai tertinggi bagi tahun 1916 berbanding tahun sebelumnya. Oleh itu, perkara ini selari dengan pelibatan aktif wanita dalam sektor ini. Bukan itu saja, malah penanaman padi turut diusahakan sebagai kegiatan ekonomi utama yang diceburi oleh wanita. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa wanita mempelopori sektor pertanian di negeri Kedah secara meluas dalam mencari tujuan punca pendapatan utama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Azman. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian kepentingan penggunaan data-data statistik daripada laporan banci tentang jumlah sekolah bagi golongan wanita dalam sektor pendidikan di Semenanjung Tanah Melayu. Secara rumusnya, golongan wanita mula menerima pendidikan apabila pengiktirafan diberikan disebabkan mula mengalami perubahan dari corak pemikiran yang dibawa oleh Barat. Aspek pendidikan merupakan salah satu elemen yang memberi ruang bagi pihak British untuk memujuk penerimaan orang Melayu terhadap mereka. Dan isu pendidikan juga diutamakan bagi kanak-kanak perempuan yang dilihat dari segi masalah domestik. Malah sikap British juga dinilai dalam memajukan sekolah perempuan di Kedah. Melalui analisis dalam laporan banci tahunan, didapati bahawa aspek pendidikan di Kedah mula menunjukkan perkembangan yang baik apabila wujudnya sebuah sekolah alara Inggeris perempuan yang pertama di Kedah pada sekitar tahun 1924 yang terletak di Alor. Melalui data-data yang dianalisis dalam dokumen dalam lampiran A, laporan banci di Kedah terdapat satu buah sekolah perempuan dengan jumlah pelajar hanya 28 orang. Menerusi laporan pentadbiran Kedah sekitar tahun 1906 sehingga 1908 menyatakan tentang jumlah data sekolah yang mula dibina bagi memajukan taraf pendidikan golongan wanita terutama kanak-kanak perempuan. Tegasnya, golongan wanita mula diberikan perhatian oleh pemerintah yang mula cakna akan pendidikan bagi golongan ini apabila menerima isu yang dibangkitkan hasil petisyen oleh pegawai Melayu kepada koloni British sekaligus data yang dikemukakan jelas membuktikan pemerintah memberi ruang bagi wanita untuk memajukan diri melalui pendidikan secara formal. Selain daripada kepentingan, kita dapat lihat juga terdapat kelemahan penggunaan data-data statistik berdasarkan laporan banci mengenai peranan wanita dalam sosioekonomi di Semenanjung Tanah Melayu. Kelemahan yang pertama iaitu banci merupakan cerminan pemerintah yang lepas iaitu pihak British. Hal ini demikian kerana pengukuran banci terhadap wanita yang melakukan pekerjaan dilihat bermasalah. Contohnya, peranan wanita sebagai suri rumah dan pekerjaan pertanian yang dilaksanakan oleh mereka dilihat oleh British sebagai suatu pekerjaan yang sama. Akan tetapi, kedua-dua perkara tersebut adalah berbeza. Maka perkara ini secara tak langsung menunjukkan bahawa laporan banci berkenaan seolah-olah menidakkan peranan golongan wanita dalam sosioekonomi. Dalam bancian yang dilaksanakan dapat dilihat bahawa pegawai banci pada ketika itu tidak melakukan kategori yang tepat bagi membezakan kedua-dua perkara tersebut. Kerana kita mengetahui bahawa suri rumah merupakan tugas harian yang dilaksanakan oleh seorang ibu atau isteri dalam operasi seharian di rumah seperti memasak, mengemas dan sebagainya. Dan kerja suri rumah ini tiada istilah upah.
Bagi pertanian pula, pekerjaan yang dilakukan adalah bercocok tanam, melakukan aktiviti di sawah dan sebagainya, dan pekerjaan pertanian mempunyai istilah untuk mendapat upah. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa upah yang diterima itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Seterusnya, terdapat syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak British bagi mengklasifikasikan seseorang individu tersebut melakukan pekerjaan. Seorang individu tersebut perlu bekerja sekurang-kurangnya dalam tempoh 4 hingga 12 bulan. Contohnya, jika seseorang wanita itu bekerja kurang daripada 4 bulan, maka dikira tidak bekerja. Jadi kita lihat perkara tersebut bermasalah kerana meskipun wanita tersebut bekerja kurang daripada 4 bulan, tapi beliau tetap dianggarkan bekerja kerana diberikan upah. Selain itu juga, terdapat laporan banci yang diambil pada musim tengkujuh, iaitu pada bulan November dan Disember, yang telah menyebabkan terdapat kadar penurunan aktiviti pertanian pada musim berkenaan. Secara umumnya kita mengetahui wanita terlibat dalam aktiviti pertanian, dan perkara ini secara tak langsung menunjukkan apabila laporan banci yang diambil pada musim berkenaan menunjukkan kadar penurunan golongan wanita terlibat dalam melakukan pekerjaan. Tambahan pula, terdapat laporan yang mengatakan bahawa wanita yang bekerja tapi tidak diberikan upah tidak dianggarkan bekerja. Hal ini secara tak langsung telah menidakkan peranan wanita dalam sosioekonomi. Banci pada tahun 1911 telah mencatatkan sebanyak 105,883 daripada 185,223 orang wanita di negeri-negeri Melayu bersekutu diklasifikasikan tidak bekerja. Tegasnya di sini, kita dapat lihat bahawa wanita begitu memainkan peranan yang penting, akan tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai British. Seterusnya merupakan kelemahan penggunaan data-data statistik tentang sektor pendidikan bagi wanita yang dilihat agak kurang dititik beratkan oleh para pemerintah di Semenanjung Tanah Melayu. Secara rumusnya, gambaran awal mendapati bahawa golongan pemerintah di Semenanjung Tanah Melayu pada ketika itu kurang menitik beratkan pendidikan bagi wanita kerana lebih cenderung untuk mengutamakan golongan lelaki dalam memperoleh pendidikan, dan hal ini dilihat agak merencatkan pembangunan pendidikan bagi wanita. Analisis mendapati bahawa terdapat satu bos sekolah bagi pelajar perempuan dengan jumlah hanya 28 orang berbanding sekolah lelaki dilihat majoritinya sekitar 14 buah sekolah dibangunkan bagi memberikan pendidikan bagi golongan kanak-kanak lelaki. Hal ini dilihat agak merencatkan pendidikan wanita kerana kurang diberi perhatian oleh pemerintah terhadap wanita dalam memperoleh pendidikan. Manakala dalam laporan banci tahunan penasihat British kepada Kerajaan Kedah pada tahun 1918 sehingga 1919 mengemukakan data bahawa terdapat sebuah sekolah vernacular bagi perempuan diwujudkan di Kedah berbanding sekolah lelaki sebanyak 59 buah sekolah, serta sebuah sekolah perempuan dibina di negeri Perlis iaitu di Arau. Manakala dalam laporan tahunan British kepada Kedah sekitar tahun 1919 hingga 1920 menunjukkan sedikit peningkatan jumlah sekolah bagi perempuan untuk menerima pendidikan kepada dua buah sekolah vernacular yang terletak di Kedah berbanding keseluruhan sekolah yang dibuka di Kedah sebanyak 61 buah sekolah.
Angka yang terdapat dalam laporan banci memaparkan peranan sumbangan perempuan dalam pendidikan dilihat kurang dititik beratkan oleh pemerintah kerajaan Kedah dan matlamat koloni British sekitar tahun 1918 hingga 1920 tidak menjurus ke arah meningkatkan sosioekonomi pendidikan wanita dengan meletakkan sepenuhnya kelembapan wanita Melayu dalam menerima pembaharuan dalam pendidikan terhadap kesilapan orang Melayu itu sendiri yang dikatakan senang percaya akan hal yang karut-marut terutama adalah Islam dan dikatakan orang Melayu mengamalkan sikap buruk akan pembaharuan yang dibawa oleh Barat. Justru terdapat kekangan yang lain yang tak dapat dielakkan seperti tanggapan wanita tidak perlu menerima pendidikan tinggi berbanding lelaki akibat sikap prejudis orang Melayu dalam soal memberikan pendidikan terhadap wanita. Tegasnya, kelemahan penggunaan data statistik yang jelas kelihatan apabila tidak dipaparkan secara lengkap tentang kepincangan yang terjadi dalam aspek pendidikan wanita menerusi huraian data yang dibincangkan dan tidak semestinya data yang diperoleh tepat sepenuhnya melalui laporan banci yang diterbitkan oleh penasihat British kepada pentadbiran Kedah. Baiklah, seterusnya, ketidaktepatan laporan banci menunjukkan kelemahan data ini dalam mencatat laporan mengenai peranan wanita bekerja dilihat mempunyai unsur menidakkan sumbangan wanita dalam sektor ekonomi. Perkara ini dapat dilihat apabila Perika Banci menyatakan dalam laporan bahawa wanita yang tidak mengambil upah ini dianggap sebagai tidak bekerja. Oleh itu, bancian yang tidak lengkap serta mengandungi pengguguran maklumat data sebegini akan mewujudkan diskriminasi serta tanggapan para pengkaji terhadap peranan wanita dalam sektor pekerjaan adalah rendah dan tidak etis. Namun begitu, menurut Mahani Musa, wanita Melayu ini memainkan peranan yang besar dalam sosioekonomi yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri Kedah. Ini jelas membuktikan bahawa wujudnya tenaga wanita Melayu dalam bidang ekonomi di negeri tersebut, meskipun laporan banci pada tahun 1916 tidak menyatakan peranan wanita itu secara jelas dan terperinci. Laporan banci yang berat sebelah terhadap peranan wanita Melayu dalam sektor pekerjaan juga merupakan kelemahan yang ditonjolkan. Hal ini dikatakan demikian kerana istilah yang merendahkan tenaga kerja wanita seperti ditujukan kepada sifat wanita ini seperti tak berdaya dan data bancian tersebut diisi dengan istilah missing ataupun hilang dalam sumbangan ekonomi pekerjaan tertentu boleh membawa kepada pentafsiran yang salah oleh pengkaji ataupun pentadbir ataupun perancang terhadap peranan wanita dalam sektor ekonomi. Malah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita dalam sektor ekonomi juga mendapat diskriminasi dalam soal bayaran upah. Hal ini dikatakan demikian kerana status wanita dalam bidang pekerjaan yang dianggap lebih rendah daripada lelaki ini telah menyebabkan bayaran upah yang sedikit diberikan kepada wanita Melayu dan wanita etnik yang lain berbanding pekerja lelaki yang dianggap berstatus lebih tinggi. Sikap yang memandang rendah terhadap kedudukan wanita dalam sektor ekonomi tersebut telah menenggelamkan peranan wanita dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Laporan banci 1916 yang dipaparkan juga lebih menerangkan mengenai jumlah peningkatan bagi hasil pendapatan ekonomi semata-mata. Manakala peranan wanita dalam mengusahakan pekerjaan dalam sektor ekonomi utama dan subsektor tidak dinyatakan. Ini menunjukkan bahawa peranan wanita tidak ditonjolkan dalam sumbangan ekonomi bagi setiap sektor pekerjaan yang dipaparkan dalam laporan banci. Kelemahan penggunaan data-data statistik daripada laporan bancian berkenaan sumbangan wanita dalam sosioekonomi iaitu kelemahannya menekankan kelembapan wanita untuk sukar menerima pembaharuan. Dapat dilihat dalam laporan banci 1327 iaitu satu-satunya sekolah perempuan di Alostar yang dibuka pada tahun 1907 dikatakan hanya mempunyai 19 orang pelajar perempuan yang mendaftar. Manakala laporan banci tahun 1338 juga menyatakan bahawa sekolah perempuan di Alostar telah mengalami kekurangan pelajar. Hal ini telah membuatkan guru di sekolah tersebut telah melakukan pelbagai inisiatif bagi memastikan peningkatan dalam jumlah pelajar
perempuan di sekolah tersebut. Hal ini secara tak langsung memperlihat pada laporan banci ini menunjukkan wanita ada suka untuk menerima perubahan dalam memajukan diri melalui pendidikan. Walhal adanya sifat dan tujuan sebenar pemerintah telah disembunyikan yang mana menekankan kelembapan wanita untuk menerima pembaharuan dalam pendidikan, yang mana wanita telah dianggap bukan pencari rezeki utama, manakala wanita juga dianggap hanya mempunyai tugas untuk menguruskan rumah tangga. Lelaki pula telah diberi lebih banyak peluang pendidikan. Dan hal ini telah menjadi sesuatu yang begini kerana British sebenarnya tidak berminat dalam memajukan pendidikan untuk anak-anak perempuan kerana dianggap tidak mendatangkan apa-apa faedah dalam ekonomi. Jelaslah di sini bahawa adanya kelemahan-kelemahan daripada data-data statistik dalam laporan bancian berkaitan sumbangan wanita dalam sosioekonomi. Kesimpulan, secara ringkasnya pelibatan wanita dalam menyumbang kepada sosioekonomi semenanjung Tanah Melayu sememangnya bergiat secara aktif dalam beberapa sektor pekerjaan. Namun begitu, penekanan terhadap peranan wanita diketepikan dalam kajian sejarah Malaysia, terutamanya dalam catatan data statistik laporan banci. Hal ini dikatakan demikian kerana penulisan kajian sejarah Malaysia ini lebih mementingkan mengenai terhadap perkara yang berkaitan ketokohan, perang ataupun politik semata-mata. Oleh hal yang demikian, penggunaan data-data statistik dalam laporan banci terhadap sumbangan wanita dalam sosioekonomi amatlah memainkan peranan yang penting dalam merekod maklumat kajian secara teratur. Namun demikian, kelemahannya dalam menentukan ketepatan data akan memalsukan catatan bancian yang sebenar terhadap peranan wanita dalam penyertaan sektor ekonomi yang tidak disentuh. Itu sahaja, sekian. Terima kasih.